Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Murad. Kami ingin menerangkan tentang penaklukan logik. Ahli kumpulan kami ialah Sazwani binti Muhammad Zaini, Nabila Amirah binti Muhammad Asri, Alia Maisara binti Muhammad Faizal. Bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya yang dianugerahkan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan penuh jayanya. Pertama kali saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pesyarah yang dihormati, iaitu Puan Siti Hatijah binti Mansur, kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya telah membuka ruang untuk serta menjayakan tugasan berterusan. Selain itu, saya juga mengucapkan penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya yang memberi saya pemudah cara untuk menyiapkan PB ini. Mereka sememangnya telah memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga berjaya untuk menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Syazwani binti Muhammad Zaini. Saya ingin menjelaskan tentang pernyataan. Pernyataan ialah sesuatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenaran, iaitu sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Tips buka pernyataan jika ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Contoh 1, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan atau buka pernyataan berikan duplikasi anda. Soalan 1, sesebuah segitiga mempunyai 3 sisi. Soalan 2, sesebuah segitiga mempunyai 7 sisi. Dan soalan ketiga, berapa bilangan sebuah segitiga? Penjelasannya, soalan 1, pernyataan kerana ayat itu benar. Soalan 2, pernyataan kerana ayat itu palsu. Dan soalan ketiga, bukan pernyataan kerana ayat itu tidak ditentukan nilai kebenarannya. Contoh 2, tentukan sama ada pernyataan di bawah ialah benar atau palsu. A. Soalan pertama, 2 tambah 7 sama dengan 9. B. 2 tambah 3 sama dengan 5. Penjelasannya, palsu 2 tambah 7 sama dengan 9. B. Benar 2 tambah 3 sama dengan 5. Soalan-soalan SPM objektif antara yang berikut yang manakah pernyataan? A. Anak ialah Amalia. B. Cantiknya bunga itu. C. 2x tambah 5 sama dengan 7. C. Dipaktukan X 2 tambah 3X tolak 10. Jawapannya A. Anak ialah Mamalia. Sejati tentukan sama ada yang di bawah ialah pernyataan atau bukan pernyataan, berikan duplikasi anda. Soalan 1, menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Jawapannya pernyataan kerana ayat itu benar. Penafian pernyataan dilakukan dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Penafian pernyataan P ditulis sebagai negatif P. Nilai kebenaran bertukar daripada benar kepada palsu dan sebaliknya selepas proses penafian. Tips, negatif P disebut sebagai tidak P. Contoh 1, bentuk satu penafian negatif P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan dan ditentukan nilai kebenaran penafian itu. Soalannya, soalan pertama, 13 ialah nombor genap. B. Pentagol mempunyai 8 sisi. C. 18 ialah gandaan 3. Penyelesaiannya, soalan pertama, 13 bukan nombor genap. Benar. Pentagon tidak mempunyai 8 sisi. Benar. 18 bukan gandaan 3 ialah palsu. Soalan-soalan SPM objektif antara pernyataan berikut yang manakah benar? A. Negatif 4 ialah nombor genap. B. 51 ialah nombor perdana. C. 125 adalah kuasa 2 sempurna. D. Punca kuasa 10 ialah nombor nisbah. Jawapannya A. Negatif 4 ialah nombor genap. Subjektif, bentuk satu penafian negatif P bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. A. Soalan pertama, 12 ialah gandaan 5. Jawapannya 12 bukan gandaan 5. Nama saya Nabila Amirah binti Muhammad Asri ingin membentangkan menentukan nilai kebenaran sesuatu pernyataan majmuk.
Masuk pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Contoh 1, gabungan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan atau. Contoh soalannya A, P pentagon mempunyai 2 pembujuru, Q heptagon mempunyai 4 pembujuru, B pentagon mempunyai 5 satah, Q pentagon mempunyai 5 bujur, C P negatif 4 ialah integer, Q negatif 2 ialah integer. Penyelesaiannya A, 1 pentagon mempunyai 2 penjuru dan heptagon mempunyai 4 penjuru, 2 pentagon mempunyai 2 penjuru dan heptagon mempunyai 4 penjuru. Soalan-soalan SPM ada dekat skrin ni, kita boleh tengok objektif dengan subjektif. Kalau objektif dia, tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. 33 dan 99 adalah keadaan 3. Jawapan dia ialah D. Kalau subjektif pula, gabungan pernyataan P dan Q berikut menggunakan perkataan yang diberi di dalam kurungan dan untuk membentuk pernyataan majmuk. Soalan dia P 5 adalah faktor bagi 25. Kalau Q 5 adalah faktor bagi 100. Jawapan dia 5 adalah faedah bagi 25 dan 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan pernyataan dalam implikasi. Implikasi jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P dikenali sebagai anti kejadian, Q dikenali sebagai akibat. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut. Jika P maka Q, jika Q maka P. Contoh 1, bentuk implikasi jika P maka Q, antijadian dan akibat berikut. Antijadian K boleh dibahagi tepat dengan 5. Akibat K ialah gandaan 5. Penyelesaian jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Contoh-contoh soalan SPM. Yang manakah asas bagi implikasi yang adalah benar? Jika 9 kurang 10, maka 9 kurang 7. B. Jika ditolak negatif 5 kurang negatif 2, maka 5 kurang 2. C. Jika 2 ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka 2 ialah nombor bulat. D. Jika 18 ialah gandaan 4, maka 18 ialah nombor gelap. Jawapan C. Jika 2 ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka 2 ialah nombor bulat. Soalan subjektif dia, jika saya belajar, saya akan dapat keputusan yang cemerlang. Jawapan antijadian, saya belajar. Akibat, saya akan mendapat keputusan yang cemerlang. Membina dan membandingkan nilai kebenaran, akal, songsang dan kontrapositif bagi sesuatu implikasi. Sebelum membandingkan nilai kebenaran, akal, songsang dan kontrapositif sesuatu implikasi, nota pintar dia perbezaan 4 jenis pernyataan. Pernyataan jika P maka Q, akal jika P maka P, songsang jika P maka P, kontrapositif jika Q maka P. Implikasi ialah ayat dalam bentuk jika P maka P. Pernyataan P dikenali sebagai interjadian. Soalan-soalan SPM ada subjektif dengan objektif. Kalau objektif, tentukan pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan dan nilai kebenarannya bagi pernyataan matematik di bawah. Jika 4 ialah faktor bagi 20, maka 2 ialah faktor bagi 20. Songsang. Jawapan dia B. Jika 2 ialah faktor bagi 20, maka 4 ialah faktor bagi 20. Benar. Subjektif, tentukan nilai kebenaran aplikasi, akal, songsang dan kontrapositif bagi pernyataan yang berikut. Jika 1 tambah 2 sama dengan 3, maka 1 sama dengan 3 tambah 2. Jawapan dia ialah
Implikasi jika 1 tambah 2 sama dengan 3, maka 1 sama dengan 3 tambah 2. Akas, jika 1 sama dengan 3 tambah 2, maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Songsang, jika 1 tambah 2 sama dengan 3, maka 1 sama dengan 3 tambah 2. Kontrapositif, jika 1 sama dengan 3 tambah 2, maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Hujah ialah proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan yang dikenali sebagai perhujahan. Hujah boleh terdiri daripada berbagai premis. Satu kesimpulan. Premis merupakan satu pernyataan yang memberi informasi sebelum satu kesimpulan yang dibuat. Dan kesimpulan merupakan satu kesudahan pendapat atau keputusan. Sesuatu hujah ringkas biasanya terdiri daripada sekurang kurang dua premis, satu kesimpulan. Pernyataan khusus ialah pernyataan yang khas merujuk satu kes tertentu. Manakala pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan satu konsep secara menyeluruh. Terdapat dua jenis hujah, iaitu hujah induktif dan hujah induktif. Hujah induktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Hujah induktif ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Contoh 1. Semua wakil pertandingan Sudoku ialah persatuan matematik. Jamal ialah wakil pertandingan Sudoku, maka Jamal ialah ahli persatuan matematik. B. Hasil sudut peluaran segitiga ialah hasil tambah peluaran 4 ialah 360. Hasil tambah peluaran pentagon 360 sudut, maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360. Penyelesaian hujah deduktif. Premis 1. Semua wakil pertandingan Sudoku ialah persatuan matematik. Kesimpulan, maka Jamal ialah ahli persatuan matematik khusus. Hujah induktif. Premis 1. Hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360 khusus. Kesimpulan, maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360 umum. Contoh-contoh soalan SPM. Premis 1. Semua hexagon mempunyai 6 sisi. Premis 2. PQRSTU ialah hexagon. Apakah kesimpulan bagi premis di atas untuk membentuk hujah yang sah? A. Hexagon ialah poligon. B. Hexagon ialah mempunyai 6 sisi. PQRSTU mempunyai 6 sisi. PQRSTU ialah poligon 6 sisi. Jawapan B. Hexagon ialah mempunyai 6 sisi. Soalan objektifnya membuat satu kesimpulan berdasarkan dua premis yang berikut. Premis 1. Jika sesuatu nombor ialah faktor bagi 18, maka nombor itu ialah faktor bagi 54. Premis 2. Faktor bagi 18, jawapan ialah faktor bagi 54. Kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk yang berikut. Kita dapat lihat di sini bentuk 1. Premis 1, semua A ialah B. Premis 2, bagi bentuk 1, C ialah A. Kesimpulan bagi bentuk 1 ialah C ialah B. Suatu hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulan adalah benar. Suatu hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Premis 1. Semua pelakon pandai menari. Premis 2, Jasmine ialah pelakon. Kesimpulannya Jasmine pandai menari. Contoh 1 kita dapat lihat di sini. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Kita tengok soalan nombor 1. Premis 1, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Premis 2, 64 ialah gandaan 16. Kesimpulannya 8 ialah nombor genap. Jawapannya sah dan munasabah. Di sini terdapat dua soalan contoh SPM, iaitu objektif dan subjektif. Mari kita lihat soalan yang pertama, iaitu soalan objektif. Pilih sama ada hujah di bawah sah ataupun tidak munasabah. Premis 1, semua gandaan 4 ialah nombor genap. Premis 2, 16 ialah gandaan 4. Kesimpulannya 16 ialah nombor genap. Antara A, B, C, D, jawapan dia adalah D, sah dan munasabah.
Tengok pula kepada soalan subjektif. Tentukan adakah hujah di bawah sah atau munasabah. Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Premis 1, jika 20 boleh dibahagi dengan X, maka 20 boleh dibahagi tepat dengan 2. Premis 2, 2 tidak boleh dibahagi tepat dengan X. Kesimpulannya, 2 tidak boleh dibahagi tepat dengan X. Jawapannya tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk hujah yang deduktif yang sah dan tidak munasabah kerana kesimpulannya yang palsu. Membentuk hujah induktif yang sah bagi sesuatu. Sebagai contoh, bentuk satu hujah induktif yang sah bagi setiap berikut. A. Semua mamalia menyusui anaknya. Kucing ialah mamalia. Penyelesaian. Premis 1, semua mamalia menyusui anaknya. Premis 2, kucing ialah mamalia. Kesimpulan, kucing menyusui anaknya. Contoh-contoh soalan SPM adjektif. Tentukan kesimpulan bagi hujah deduktif berikut untuk membentuk hujah yang deduktif yang sah. Premis 1, semua faktor bagi 15 ialah ganjil. Premis 2, 3 ialah faktor bagi 15. Kesimpulan, A, 3 ialah nombor ganjil. B, faktor bagi 15 ialah 3. C, 15 ialah nombor ganjil. Faktor bagi 15 ialah nombor ganjil. Jawapan dia A, 3 ialah nombor ganjil. Subjektif dia, tulis kesimpulan bagi setiap hujah deduktif yang berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah. Jika 3x tolak 5 sama dengan 25, maka x sama dengan 10. Premis 2, 3x tolak 5x sama dengan 25. Kesimpulan x sama dengan 10. Kekuatan suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan. Hujah deduktif menekankan kesahan hujah, manakala hujah induktif lebih menekankan kekuatan hujah. Kekuatan hujah induktif ditentukan daripada tahap kemungkinan kesimpulan itu benar, dengan andaian bahawa semua premis adalah benar. Sesuatu hujah itu meyakinkan atau tidak perlu dibincangkan kebenarannya. Sesuatu hujah itu meyakinkan atau tidak perlu dibincangkan kebenaran premis dan kesimpulannya. Sebagai contoh satu di bawah ini, dapat lihat contoh satu ini. Tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan atau tidak meyakinkan dan diberikan justifikasi anda. Kita tengok soalan nombor 1. Premis 1, kerusi di ruang tamu adalah merah. Premis 2, kerusi di ruang makan adalah merah. Premis yang ketiga, kerusi di bilik bacaan adalah merah. Premis yang keempat, kerusi di bilik tidur adalah merah. Kesimpulan, semua kerusi di rumah adalah merah. Jawapannya adalah hujah ini lemah dan tidak meyakinkan kerana premis adalah benar, tetapi kesimpulan mungkin palsu. Dengan premis tidak menjamin hujah yang kuat kerana kekuatan suatu hujah bergantung pada nilai kebenaran kesimpulan. Hujah yang lemah adalah tidak meyakinkan, manakala hujah yang kuat hanya akan meyakinkan sekiranya semua premisnya benar. Kita dapat lihat gambar di sini. Di sini juga terdapat dua contoh soalan SPM. Yang pertama, objektif. Pilih jawapan bagi meyakinkan berdasarkan rajah satu di bawah. Premis 1, meja diperbuat daripada kayu. Premis 2, kerusi diperbuat daripada kayu. Premis yang ketiga, almari diperbuat daripada kayu. Kesimpulan, semua kedai perabot diperbuat daripada kayu. Antara A, B, C dan D, jawapannya adalah A. Hujah ini lemah dan tidak meyakinkan kerana premis adalah benar tetapi kesimpulan mungkin palsu. Soalan yang kedua iaitu soalan subjektif. Tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat ataupun lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi anda. Premis 1, 24 ialah gandaan 6. Premis yang kedua, 36 ialah gandaan 6. Premis yang ketiga, 40 ialah gandaan 6. Kesimpulan, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Jawapan bagi soalan ini, hujah ini kuat tetapi tidak meyakinkan kerana premis yang ketiga adalah palsu. Hujah induktif yang kuat dan meyakinkan bergantung pada premis dan kesimpulan yang benar. Premis yang diberikan merupakan bukti atau sokongan kepada kesimpulan yang akan dibuat. Penaklukan induktif boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut.
Contoh pertama, bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Soalan pertama, pola 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625. 0.5 sama dengan 0.51, 0.25 sama dengan kurungan 0.5 kurungan 2, 0.125 sama dengan kurungan 0.5 kurungan 3, 0.025 kurungan sama dengan kurungan 0.5 kurungan 4. Soalan B, pola 1, 3, 5, 7, 1 sama dengan 2 kurungan 0 kurungan tambah 1, 2 sama dengan 2 tambah kurungan tambah 1 kurungan tambah 1. 5 sama dengan 2 kurungan 2 kurungan tambah 1. 7 sama dengan 2 kurungan 3 kurungan 1 tambah 7 sama dengan 2 kurungan 3 kurungan tambah 1. Soalan 3, pola 0.9, 24 dan 45. 0 sama dengan 3 kurungan 1 kurungan 2 tolak 3. 9 sama dengan 3 kurungan 2 kurungan 2 tolak 3. 24 sama dengan 3 kurungan 3 kurungan 2 tolak 3. 45 sama dengan 3 kurungan 4 kurungan 2 tolak 3. Penyelesaian kurungan 0.25, N sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama 2N tambah 1, N sama dengan 0, 1, 2, 3, C 3N2 tolak 3, N sama dengan 1, 2, 3, 4. Soalan-soalan SPM objektif antara berikut yang manakah benar tentang hujah induktif? A. Suatu proses mempunyai kesimpulan khusus berdasarkan premis umum. B. Proses menukarkan pernyataan benar kepada pernyataan palsu. C. Suatu proses membuat kesimpulan umum berdasarkan premis khusus. D. Pernyataan dalam bentuk jika P maka Q. Jawapannya A. Suatu proses membuat kesimpulan khusus berdasarkan premis umum. Subjektif. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 7, 14, 27 yang mengikut pola berikut. 7 sama dengan 3 kurungan 2 kurungan 1 tambah 1. 14 sama dengan 3 kurungan 2 kurungan 2 tambah 2. 27 sama dengan 3 kurungan 2 kurungan 3 tambah 3. Jawapannya 3 kurungan 2 kurungan N tambah N sama dengan N sama dengan 1, 2, 3.